Ada 39 peserta. Oke, terima kasih Dr. Has yang sudah merespon di dalam kita punya chat. Oke, Assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat petang, selamat hari raya pada yang merayakan. Kita teruskan kita punya semi pada hari ini, hari keempat, sempena Minggu Keselamatan Kesehatan Pekerjaan Hospital Keningau lah. Oke, tajuk kita hari ini Nadopod. Oke, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya lah. Nama saya Syariful bin Pandin, penolong pegawai kesehatan persekitaran U6 daripada unit kesehatan awam Hospital Keningau. Oke, untuk pengisian ceramah kita pada hari ini adalah apa itu Section 32. Kemudian apa itu Nadopod? Apa itu apa definisi Nadopod? Kemudian apa keperluan kita berkenaan dengan Nadopod inilah, dan apa jenis-jenis borang notifikasi Nadopod. Restart OK，那写了，写。你要帮你写吗？还是你要做哪一个先？ Oke, Section 32 dalam Akta OSHA. OSHA sebenarnya adalah Occupational Safety and Health Act. Akta Keselamatan Kesehatan Pekerjaan 1994, yang mana dia menyebutlah menghendaki majikan memberitahu Jabatan Keselamatan Kesehatan Pekerjaan yang terdekat tentang sebarang kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan yang telah berlaku di tempat kerja. Kemudian siapa yang wajib melaporkan? Setiap pengamal perubatan atau pegawai perubatan berdaftar yang merawat atau dipanggil untuk merawat pesakit yang dipercayai menghidap penyakit pekerjaan atau keracunan perlu melaporkan kepada pengarah lah. Oke. Apa itu Nadopod? Nadopod. Kita balik-balik kita dengar Nadopod. Apa itu Nadopod? Nadopod itu adalah kata panjangnya Notification of Accident, Dangerous Occurrence, Occupational Poisoning, and Occupational Disease. Ianya diterbitkan pada tahun 2004, edisi yang kedua pada 2006. Dan ia menyediakan keperluan dan maklumat mengenai kaedah pemberitahuan, prosedur dan proses yang perlu diikuti oleh majikan dan pengamal perubatan untuk memenuhi keperluan Section 32 Akta 514A. Oke, kita lihat juga definisi dalam istilah Nadopod lah, dalam konteks Nadopod untuk kemalangan. Di kemalangan itu kejadian semasa bekerja yang mengakibatkan kecederaan maut atau tidak maut hanya kepada pekerja. Oke, hanya kepada pekerja. Kemudian kejadian berbahaya, insiden yang timbul daripada kerja yang termasuk dalam kategori yang disenaraikan dalam Jadual 2 Akta Keselamatan dan Kesehatan Pekerjaan. Ini biasanya termasuk insiden yang menimbulkan risiko kecederaan yang serius walaupun tiada siapa yang cedera. Oke. Dia punya konteks di sini untuk kejadian berbahaya adalah kita ambil yang dangerous occurrence. Oke. Dangerous occurrence pun perlu dinotifikasikan. Tetapi dia ada kategori yang hanya disenaraikan dalam Jadual 2 yang kita wajib untuk notifikasi. Kalau kita lihat dalam Jadual 2, okay, dalam Jadual 2, second schedule, dia ada menyebut tentang runtuh scaffolding, collapse of scaffolding. Kemudian dalam part kedua adalah yang berkaitan dengan mines, perlombongan, alat pernafasan dalam industri pelombongan lah. Oke.
Dan 4 yang ketiga adalah yang berkaitan dengan kuari. Dan 4 yang keempat adalah dalam pertanian lah. So ini adalah maksudnya mana-mana kejadian yang near miss lah, boleh dipanggil near miss lah, boleh dipanggil near miss, yang kejadian yang boleh mendatangkan bahaya juga perlu dinotifikasi apabila ia melibatkan keempat-empat jenis, keempat-empat perkara yang ada dalam jadual 2 lah. Untuk exposure pendedahan, ini masih lagi kebarangkalian lah, masih lagi definisi lah. Exposure, kebarangkalian bahawa seorang pekerja adalah atau telah tertakluk kepada beberapa kesan pengaruh mana-mana bahaya pekerjaan yang boleh mengakibatkan keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan. Fatal injury, kecederaan maut, kecederaan yang boleh membawa kematian segera atau kematian dalam tempoh 1 tahun. Dalam tempoh 1 tahun dari tarikh kemalangan. Kemudian untuk occupational injury, sebarang kemudaratan kepada badan individu yang berlaku akibat aktiviti berkaitan, termasuk kemalangan dan pendedahan kepada pekerjaan. Kita lihat pula notifikasi dan penyimpanan rekod. Kenapa kita perlu buat notifikasi sebenarnya? Notifikasi ini macam biasalah, kita memberitahu macam-macam lah kita mau notifikasi kan, penyakit berjangkit, penyakit keracunan, penyakit pekerjaan pun kita perlu notifikasi. Dan kenapa kita perlu notifikasi adalah untuk menentukan punca sesuatu kejadian. Dan langkah yang boleh kita mengetahui langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan kejadian yang serupa lah. Dan untuk rujukan juga, untuk masa akan datang, berapa kes kita sudah ada ini, gini-gini kan. So itu adalah keperluan notifikasi lah. Dan analisis strategik plan strategik, keperluan untuk keseragaman dan dalam pemberitahuan dan pengumpulan data. Dan juga yang paling akhir adalah untuk dokumen asas bagi tuntutan ex gratia atau perkeso. Kamu pernah dengar juga kan ex gratia? Mana-mana yang masih belum mendengar perkataan ex gratia itu, nanti kamu nanti kamu Google, banyak dalam Google, atau perkeso. So untuk yang ex gratia ini sebenarnya dia adalah imbuhan kepada pekerja ataupun dikira sebagai insurans kepada pekerja kita lah, yang telah disahkan dalam perkhidmatan dan juga taraf berpencen. Notifikasi. Siapa yang wajib notifikasi? Majikan dan bekerja sendiri. Majikan dan orang yang bekerja sendiri bertanggungjawab untuk memberitahu kemalangan. Walaupun dia jual mie, kan, jual minuman. Kalau dia mengalami kemalangan sewaktu bekerja, dia boleh membuat notifikasi. Tetapi ialah kita lebih kepada industri-industri yang besar lah. Baru orang bilang baru dia buka mata sedikit lah kan. Kalau yang solo-solo ni kurang sedikit. Dan semua majikan perlu memberitahu kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan. Dan untuk yang penyakit pekerjaan, setiap pengamal perubatan, pegawai perubatan berdaftar yang merawat atau dipanggil untuk merawat pesakit yang dipercayainya menghidap penyakit pekerjaan ataupun penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan atau keracunan yang tersenarai di dalam jadual ketiga, senarai jadual 16, perlu melaporkan perkara itu kepada pengarah dalam tempoh 7 hari. Dalam tempoh 7 hari perlu sampai ke DOSH sebenarnya, bukan ke pengarah kita lah, bukan kepada majikan lah. Menggunakan borang yang telah disahkan. Maksudnya, ialah kita perlu hantar notifikasi ini kepada DOSH, Jabatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan.
Untuk sampai ke unit kita, unit kesehatan awam, unit keselamatan dan kesehatan pekerjaan, kita perlu masa yang perlu masa juga lah kan, untuk kita mengumpul data dan juga untuk pembetulan segala apa semua. Dan kita minta kamu hantar, selalunya lah kita akan minta dalam jabatan itu akan hantar dalam tempo 24 jam ataupun paling lama 48 jam. So begitulah untuk kita mengikut 7 hari lapor kepada DOSH. Okay. Penyimpanan rekod perlu untuk memastikan pelaksanaan yang betul dan pemantauan, mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan, asas bagi merancang tindakan pembetulan yang perlulah. Kemudian untuk memudahkan jawatan kuasa keselamatan dan kesehatan pekerjaan untuk membuat rujukan. Itu adalah keperluan kita menyimpan rekod kejadian-kejadian penyakit ataupun kemalangan di tempat kerja. Oke, notifikasi dan rekod penyimpanan adalah keperluan dalam Akta 514 terpakai bagi semua majikan, yaitu semua sektor industrial kecuali kapal-kapal tentera dan kapal kontainer. Sebab yang ketiga-tiga ni mereka terkecuali daripada akta. Karena mungkin sebab ada akta baru kali. Ataupun ada akta yang berlainan lah. Sorry ya. Oke, jenis-jenis borang notifikasi Nadopot. Oke, kita masuk kepada jenis-jenis borang notifikasi. Selalunya untuk JKKP 6 ni kita tidak akan sebut JKKP 6 kalau kita minta borang. Selalunya ya dikenali sebagai WEHU E1 E2. Untuk WEHU E1 E2 digunakan untuk melaporkan kejadian kemalangan semasa waktu bekerja lah. Kemudian untuk borang notifikasi ini, ianya boleh diisi selain daripada doktor. Okey. Ianya boleh diisi oleh kita punya ketua jururawat, kawan-kawan atau pembantu perubatan ataupun lain-lain staf yang mengetahui kejadian dia dan juga yang boleh respon dengan kita punya siasatan nantilah. So tidak semestinya pegawai perubatan yang melaporkan. Khas untuk JKKP 6 E1 E2, WEHU E1 E2. Okey. Dan ia perlu dihantar ke unit keselamatan kesihatan pekerjaan sekurang-kurangnya 48 jam macam saya cakap tadi. Walaupun kita ada masa dalam tempoh 7 hari untuk menghantar ke DOSH, tapi kita wajib menghantar kepada unit keselamatan kesihatan pekerjaan dalam tempoh 48 jam untuk semakan dan tindakan yang lainnya lah. Okey. Ini adalah contoh borang WEHU E1 E2 JKKP 6. Jelas di sini ya, dalam borang tu dia ada menyebut notification of occupational accident and dangerous occurrence. Okey. Untuk bahagian dangerous occurrence dia perlu melibatkan dalam jadual 2 tadi itulah mining, scaffolding. Okey. Semua itulah ada 4 perkara tadi kan. Kemudian dalam borang ni semua wajib diisi. Okey. Kalau kamu mau melaporkan location of accident pun kena isi di mana date of accident, incident perlu juga bila masanya dan juga jam berapa. Kemudian ini tulis Sabah saja sebab kita berada di Sabah, kita anda JKN Sabah lah. Kemudian part of notifier. Part of notifier ni siapa yang melaporkan kejadian? Contoh kalau kita punya staff contohlah dia accident, dia lapor kepada dia punya ketua unit. So ketua unit yang akan menulis nama di sinilah, nama ketua unit dan kena lengkapkanlah dengan sekali nombor telefon. Kemudian ini adalah detail untuk mangsa lah.
siapa case-nya yang tercedera itulah. Oke, untuk paksi dia punya detail sedikit. Dia apalah ceritakan detail yang sedikit sajalah. Kalau kamu mau kasih panjang-panjang pun boleh juga. Yang penting kita tahu apa yang berlaku pada masa itulah. Oke, untuk part Wehu E2 yang tadi adalah E1. E1 ini selalunya dia lebih kepada data-data pribadi dan data-data kejadian lah. Manakala E2 pula dia lebih kepada apa mau cakap apa? Dia lebih kepada detail, merujuk kepada apa yang tercedera. So, berapa hari kena bagi MC. So, ini wajib kamu isi ya. Kalau selain daripada yang tersenarai, kamu boleh tulis others lah, kamu boleh tanda others dan juga nyatakanlah apa, mana satu yang tercedera. Oke, mekanisme kemalangan. Kalau tidak dalam ayat-ayat yang diberikan, kamu boleh bagi others lah dan specify. Oke, untuk itu adalah JKKP 6 ah. Oke, ingat itu adalah JKKP 6. E1, E2. Ada soalan nih nanti. Oke. Kemudian untuk JKKP, harap maaf ini JKKP 7 sudah. Oke. Di 1 di 2. Di 1 di 2 digunakan untuk melaporkan kejadian penyakit dan keracunan pekerjaan. Oke. Penyakit dan keracunan. Disease. Kalau senang mau ingat di untuk disease di 1 di 2 dia ada 2 borang juga. Borang ini harus diisi oleh pegawai perubatan, dokter, jururawat, yang mengendalikan pesakit. Oke. Tapi sebaik-baiknya adalah pengamal perubatan lah, pegawai perubatan lah. Sebab dia yang selalunya akan bagi diagnose apa sakit-sakitnya dan dia jugalah yang akan sepatutnya mengisi borang ladopot lah. Oke, Wehu. Dan perlu dihantar sama juga dalam tempoh 48 jam. Kita lihat. Oke. JKKP 7 di 1 di 2. Sama juga detailnya. Tetapi ini yang berubah, notification of occupational poisoning atau disease. Oke. Dan kita lihat juga Wehu di 2 dia. Banyak yang bertanya lah, ramai yang bertanya apabila dia melibatkan penyakit tetapi dia tiada dalam pilihan. Oke. Sama saja cerita dia, kita pilih others. Kemudian specify. Oke, jangan kamu bingung-bingung memilih apa yang ada dalam kotak. Kita pikir di luar kotak. Oke, itu untuk JKKP 7 di 1 di 2. Lupa ubah Bani kan. Sorry ya. Untuk JKKP 7 L1 L2 juga digunakan untuk melaporkan kejadian penyakit yang berkaitan dengan paru-paru. L, oke. L adalah untuk lung. Oke, untuk memudahkan kita ingatlah. L untuk lung. So, borangnya ada 2 juga, L1 dan L2. Digunakan untuk melapor kejadian penyakit paru-paru yang diakibatkan oleh pekerjaan. Tidak semestinya TB. Kita ada juga penyakit-penyakit lung yang lain kan. Dan notifikasi perlu diisi oleh sama juga pengamal perubatan. Dan dia perlu dihantar ke unit keselamatan kesehatan pekerjaan dalam tempoh 48 jam. Oke, ini borang L1, L2. Sama saja dia punya apa? Keperluan dan detail-detailnya. Oke, untuk L1, L2 kita ada I1, I2.
JKKP 7 I1 I2 digunakan untuk melaporkan kejadian kehilangan pendengaran. Selalunya saya akan bagi I itu untuk ear, hearing. Oke. Sama juga ianya perlu diisi oleh pengamal perubatan dan perlu dihantar 48 jam ke unit keselamatan kesehatan pekerjaan. Ini adalah borang untuk I1 I2. Dan yang terakhir adalah borang J7 S1 S2 untuk kulit, S untuk skin. Oke. Sama juga perlu diisi oleh pengamal perubatan dan 48 jam harus sampai ke unit keselamatan kesehatan pekerjaan. So kita ada 5 jenis borang, yang mana E1 E2, kemudian kita ada D1 D2 disease, kita ada I1 I2 ear, kemudian kita ada L1 L2 lung, dan juga kita ada S1 S2 untuk skin. So kamu kena ingat 5 jenis borang ini digunakan untuk membuat notifikasi penyakit pekerjaan. Oke, kejadian kemalangan di tempat kerja. Oke, itu adalah borang-borang yang kita gunalah untuk keselamatan kesehatan pekerjaan. Ramai yang bertanya, apa itu WHU? Oke, kalau kita nampak sini, WHU. WHU S1 S2. Sebenarnya WHU nih, ayat panjang dia adalah ini ayat panjangnya. Work and Environment Health Unit. Sebenarnya saya pun sendiri baru tahulah perkataan WHU nih. Sebab sebelum nih ramai yang bertanya, apa beza Nadopod dengan WHU? Inilah bezanya. Nadopod adalah borang notifikasi itu sendiri, dan WHU ini adalah nama borang, nama macam patologi. Dia dipanggil borang KKP lah, borang unit keselamatan kesehatan pekerjaan S1 S2 E1 E2. So itu adalah perkataan WHU yang sebenarnya lah. Oke, jangan keliru, jangan bingung-bingung lagi lah apa itu WHU, apa beza WHU, Nadopod semua. Oke. Untuk carta alir, macam saya cakap tadi lah, 48 jam lah. 48 jam untuk sampai ke unit keselamatan kesehatan pekerjaan. Yang mana dalam tempoh 48 jam tu sempatlah kita membetulkan mana-mana yang salah, bertanya-tanyakan apa kejadian, sebab selepas kita hantar ke keselamatan ke JKNS, selalunya mereka akan bertanya lebih detail lah. So dari itu, selepas kita terima notifikasi, kita akan buat siasatan sebenarnya. Siasatan tu kami diberi tempoh dalam 14 hari lah. Dalam tempoh 14 hari untuk menyelesaikan siasatan kejadian laporan WHU E1 E2. Oke. Dan harap mana-mana yang tahu kejadian penyakit pekerjaan ataupun tahu kejadian kemalangan yang menyebabkan kecacatan kekal, okay? Ataupun sementara yang dia kehilangan keupayaan lah untuk bekerja, itu wajib untuk dinotifikasi. Tidak kira ianya kemalangan semasa berada di luar tempat kerja, yang penting dia bertugas rasmi lah. Contohnya yang blood bank, okay? Yang mobile tuh. Dan juga pergi ke mesyuarat.
Pergi mesyuarat, on the way pergi mesyuarat, kemalangan pula. Ataupun ambulan. Okay? Ambulan selalunya menghantar-hantar pesakit kan, mengambil pesakit. So apabila dia terlibat dalam kemalangan, wajib untuk notifikasi kemalangan tersebut kepada unit keselamatan kesihatan pekerjaan. Sebab ianya adalah tugas rasmi. Setiap tugas rasmi kita akan dilindungi oleh ex gratia apabila berlaku apa-apa kemalangan lah. Tapi dia tidak melibatkan kemalangan, dia tidak melibatkan ganti rugi untuk peralatan. Dia lebih kepada pekerja. So apabila pekerja itu dimasukkan ke ward dalam tempoh beberapa lama, walaupun tempoh sejam sekalipun, sekiranya dia melibatkan kemasukan ward pun perlu juga dinotifikasi lah akibat kemalangan ataupun akibat penyakit pekerjaan yang dia dihidapi ya. Oke, paham? Alright, saya rasa itu sahaja sebenarnya kita punya CME pada petang ini. Besok kita akan ada quiz. Kita ada quiz. So ini adalah soalan-soalan yang akan keluarlah besok. Oke. Borang WHU-E1 E2 juga dipanggil borang JKKP 6. Okay. Borang ini digunakan untuk melaporkan kejadian apa? Jawabannya adalah, bolehkah di-type di ruang chat? Ya, betul. C. Oke. Jawabannya adalah C, kemalangan dan kejadian berbahaya sahaja. Ini adalah soalan yang pertama. Kemudian kita ada soalan yang kedua. Borang JKKP 7 dikenali sebagai borang notifikasi keracunan dan penyakit pekerjaan. Apakah borang-borang yang dimaksudkan? WHU E1 E2, B1 B2, T1 T2, S1 S2. Adakah? C juga. Oke. Untuk ini borang JKKP 7, apa yang saya tadi apa yang saya sebutkan tadi? Oke, betul. B lah. Oke, jawabannya adalah B. Sebab E1 E2 itu adalah JKKP 6 sebenarnya. Tadi slide saya itu tertulis JKKP 6. Tapi kalau kita lihat pada borangnya, ianya adalah JKKP 7. Oke, minta maaf. Dan jawaban untuk ini adalah WHU I1 I2, WHU D1 D2, L1 L2, dan WHU S1 S2. So ini adalah untuk borang JKKP 7 untuk notifikasi keracunan dan penyakit pekerjaan. Oke, selamat menjawablah besok. Diharap kamu masih ingatlah soalan-soalan yang diberikan. Semuanya senang-senang ya. Rasa semua dapat full mark besok. Tetapi mungkin siapa yang duluan lah. Oke, dengan itu saya tamatkan kita punya CME pada hari ini. Jangan lupa isikan kita punya kehadiran. Link kehadiran ada dalam kita punya chat box. Kita kembalikan kepada kita punya urus setia. Terima kasih. Terima kasih Encik Syariful di atas ceramah CME yang sangat padat dan susahlah saya rasa, that's why kita bagi soalan bocor yang sangat ketara. Okay. Untuk besok kita akan ada kuis. Kuis tu sebenarnya boleh disertai oleh semua orang. Yang penting dia anggota Hospital Keningau, walau di mana mereka berada lah, walaupun dia tidak berada di perhimpunan pagi, kita mesti akan bagi link supaya dia boleh join walaupun dia tengah bertugas lah. It won't take long. Kuis tu cuma ada 10 soalan, sangat pendek, soalan dia sangat senang. Okay.
Dan soalan tu boleh dibuka, the quiz boleh dibuka melalui phone ataupun melalui komputer. Tapi macam yang kita cakap lah sebelum ni, dia kena siapa cepat jawab yang paling tepat dan paling cepat yang jawab lah. Okay. Ada apa-apa soalan lagi? Oh, ada soalan. Tuan, kalau kemalangan on the way ke tempat kerja tapi masih luar waktu bekerja, perlu ke kita lapor atau macam mana? Dan macam mana dengan lokasi kemalangan kita? Ambil kira laluan yang selalu dia pakai untuk pergi dan balik ke tempat kerja kah? Ini Encik Syariful mau jawab kah ataupun saya jawab saja? Hello. Okay, tak apa. Saya jawabkanlah Encik Irfan. Begini, selalunya kalau di luar waktu bekerja, contohnya memang kita akan keluar awal kan untuk bekerja dengan tujuan, contohnya jam 7.30 kita pergi bekerja untuk datang masuk pukul 8.30. So maksudnya dia memang di luar waktu bekerja. Yes, kita perlu lapor jugalah. Kalau lokasi kemalangan, kita ambil kira laluan yang selalu dia pakai untuk pergi dan balik ke tempat kerja kah? Yes. Kita kena ambil laluan yang selalu dia pergi balik kerja lah macam tu. Tidak boleh kalau dia selama ini hari Isnin sampai hari Jumaat selalunya dia di Taman A ke hospital. Taman A hospital, hospital Taman A. Taman A hospital, hospital Taman A. Tiba-tiba pada hari minggu seterusnya tu dia planning mau pergi ke KK. So dari hari Isnin tu dari KK ke hospital, baru hospital ke Taman A. If berlaku kemalangan daripada KK ke hospital tu, dia tidak cover, dia tidak cover untuk kalau dia mau apalah, dia mau minta apa-apa. Kalau dia masuk hospital, dia tidak cover untuk ex-gratia and anything lah. Tapi kalau kemalangan itu berlaku, tiada masalah untuk kita notifikasi. Okay? Kalau contohnya dari KK pergi ke hospital, dan dari KK pergi ke hospital, dia kemalangan sebelum masuk waktu bekerja tapi dia memang mau pergi ke hospital. Itu jarang-jarang dia pergi, jarang-jarang dia dari KK, selama ni dia dari Taman A. Yes, kalau kita mau notifikasi pun tiada juga masalah because sebenarnya this notifikasi ni kita mau tengoklah sama ada dia tu disebabkan oleh pekerjaan ataupun dia disebabkan oleh benda-benda lain lah. So it's good to know that actually kita tahu staff kita ada berlaku kemalangan untuk dinotifikasikan. Kita tidak akan reject notifikasi itulah. Okay, adakah menjawab Encik Irfan punya persoalan? Okay, terima kasih. Ada apa-apa soalan lagi? Okay. Kalau tiada apa-apa soalan lagi, sila isi kehadiranlah kita sampai 3.20 petang. Okay. Saya masih di sini sampai 3.20 petang. Kalau mau ajukan soalan pun, saya masih di sini untuk menjawab lah. Okay. Okay, terima kasih semua. Okay. Boleh sudah share lagu raya balik.